Okey Puan. Okay, so hari ini kita nak belajar tentang asas Shopee Seller. Okay, thank you for joining the class. Okay, I hope you can view the PowerPoint on your screen now. So basically, Yes. alright, thank you. Okay, so basically, sharing malam ni adalah tentang bagaimana pengalaman saya lah sebenarnya set up shop dekat Shopee. Okay. So saya dah ada dua produk which is dodol dan juga baja fras. Baja fras ni adalah baja daripada tahi cengkerik. Okay. So sangat bagus untuk tanaman lah sebab saya dah cuba. Okay. Baja fras ni, tahi cengkerik ni memang saya dapat daripada ladang cengkerik sendiri. So dia memang 100% tahi cengkerik lah, tak ada campur dengan benda lain. So sebenarnya kawan saya yang bagi, kemudian saya just cuba je untuk tanaman saya. Saya guna masa saya gardening lah. So I can see the difference lah before and after. Pokok yang dah nak mati, dia dah hidup balik. Dia mula keluarkan daun, berbuah. Saya study, lepas tu saya jumpa research paper semua, and then I become convinced. So saya pun start jual. Okay. Tapi dia bukanlah dalam scale yang besar-besaran sebab saya pun buat saja suka-suka je lah. Okay. Now kenapa saya start jual dekat Shopee? Sebab saya dah jual, saya letak je dekat Facebook, okay, pasal benda ni, and then saya jual macam tu je lah. Saya even tak gunakan Facebook ads ke apa, memang tak guna. Okay, so tapi bila saya terfikir kan, sebab dua-dua produk ni memang ada permintaan, sebab dia it's special in its own way. Okay, macam dodol dia memang traditional, memang kacau, bukan pakai mesin dan sebagainya, dan dia ada peminat dia sendiri. So usually bila saya buka order je memang ada orang yang akan belilah. Okay, dan saya cuma kesian sebab bila every time dia orang beli, macam dodol dia berat. Okay, dia walaupun ada jual dalam setengah kilo, tapi ramai yang suka beli sekilo kan. So bila saya tengok, bila saya guna pos laju, harga dodolnya dah lah banyak tu kan. Kemudian bila ditambahkan lagi dengan kos penghantaran, menjadi lagi lebih mahal. So contohnya saya selalu gunakan pos laju. So pos laju sepatutnya, ini saya silap sebenarnya, RM7.90 ni kalau kita guna 1 kilo punya pack pos laju tu, okay, no, not 1 kilo, 500 grams tu RM7.90, okay, tu 500 grams. Kalau 1 kilo dia jadi RM10. Okay, tapi dengan Shopee, okay, bila saya study, saya tengok bila dengan Shopee up until 3 kilo bayar banyak ni je, RM5 lebih. Ni daripada kawasan saya lah. Okay, kalau guna DHL, sebab DHL sebelum ni saya tak pernah guna, tapi dalam dalam Shopee tu rupanya kawasan saya pun memang di cover dengan DHL. And then saya baru discover ada mailbox yang dia kita boleh hantar barang, maksudnya guna DHL ke JNT ke, dia jadi macam pusat sehenti lah kiranya kan, kalau kita nak guna logistics ni. Dan dia juga adalah tempat drop off untuk Shopee. Okay, so bila saya tengok harga dia memang sangat murah. So bayangkan nearly half lah, okay, untuk kita boleh jimatkan kos penghantaran yang dibayar oleh pelanggan. Okay, so just because of that, okay, saya pun set up lah saya punya kedai dekat Shopee. And then bila saya set up kedai dekat Shopee, saya discover more that bila kita sebagai seller, okay, as our marketing effort lah, okay, kita boleh tambah lagi. Contohnya kita offer free shipping. Okay, I think you guys semua pun ada pernah tengok kan Shopee kan, macam 10-11 punya promo kan, promotion. Kalau kita beli contohnya RM15, dia seller tu offer free shipping. So kita sebagai seller kita boleh offer benda tu, okay, untuk lebih melariskan lah sebagai part of marketing lah barang kita kan.
Okay, kemudian selain daripada free shipping, kita juga boleh offer discount. Contohnya kalau orang ni beli banyak ni, kita boleh bagi di discount berapa ringgit lah kat situ pun boleh juga. Ataupun dari segi voucher. Okay. Voucher ni boleh dalam bentuk coins juga. So that's why yang you all nampak masa you all membeli dekat Shopee tu, bila you purchase, you akan dapat coin daripada shop tu. Okay, tu semua adalah seller yang setting, okay, at their part. Okay, so bila menggunakan Shopee, it's easier for me because kita boleh set date daripada bila sampai bila yang kita nak offer apa. Kita nak offer free shipping ke, nak offer discount ke, voucher ke. Okay, dan benda tu nanti akan automatically being done. Contohnya saya dah set untuk budget fry saya starting from tomorrow pukul 10.30 pagi sampai 11 hari bulan 11 akan ada siapa yang beli RM15 ke atas dia akan dapat free shipping. Okay, so saya dah tak payah fikir lagi lah. Okay, esok tunggu je lah 10.30 dia akan terus, Shopee akan terus upkan dekat maksudnya dia dah terus setting lah dekat saya punya kedai. Okay, so inilah produk saya dodol dan ini adalah fras dalam bentuk 1 kilo. So saya ada jual dalam bentuk 200 gram dan juga bentuk 1 kilo lah. Okay. Baik, now sebelum kita set up kedai Shopee kita, first of all sudah tentulah kita kena ada produk. Tapi kalau katakan you all tak ada produk lagi pun tak ada masalah. Masih boleh daftar sebagai seller. Okay, so sebelum kita set up kedai Shopee, first of all you have to have a Shopee account. So kena daftarlah account Shopee. Daftar ni maksudnya you sign up sebagai, kalau macam biasa tu you sign up sebagai buyer kan. Okay, tapi sebenarnya bila you sign up tu you can be a buyer and you can also be a seller. Okay, using the same account. So easy lah. Okay, cumanya saya pernah mention dekat kelas, bila you nak set up account untuk seller, okay, sebab seller punya setting ni, okay, dia punya kayaknya dia punya dashboard dia tu hanya dekat PC je boleh tengok. Maksudnya dia mesti PC view lah, laptop ke kan, tapi dia mesti PC view. Yang tu baru it's easier for you to set up everything lah in your shop as a seller. Okay, so ada satu lagi tips. Yang ini lepas saya dah set up saya punya kedai barulah saya terbaca dan saya pun ada rasa sedikit menyesal. So kalau you all berniat nak menjadi seller, okay, gunakan ID name yang menggambarkan image seller and not so much about buyer. Contohnya macam saya gunakan ID name saya Shazdinda76 lah untuk saya punya account sebagai buyer lah. Masa tu saya masih gunakan sebagai buyer. Sekali bila saya nak set up kedai, saya boleh bagi kedai tu nama. Okay, tapi bila saya share link untuk kedai tu, okay, dekat link kedai tu dia akan tulis saya punya ID name, bukan nama kedai. Okay, so it is better if you set you punya kedai, you punya ID name tu, okay, satu nama yang not so much about you lah. The reason being, bila macam ni kan tulis nama, okay, orang boleh stalk kita. Orang boleh cari nama macam ni, nama saya penuh kan. Contohnya kalau saya letak Syah saja, okey lagi lah. Linda ke, okey lagi. Tapi bila saya letak penuh macam ni, orang boleh stalk saya dekat tempat lain. That is like more of a privacy punya issue lah kan. Tapi still bila saya bila saya dah set up saya punya kedai dan saya nak share saya punya link tu dekat Facebook, saya tengok alah dia letak nama saya bukannya letak nama kedai. So macam rasa tersilap lah sikit dekat situ. Okay, so contoh ID name kalau macam ni, yang full ni better elakkan lah. Kalau macam ni contohnya Happy Yabu, Yabu is my cat's name. Happy Yabu ke, okay. So you can still be a buyer and you can also be a seller with a name yang not so identical to yourself lah. Okay, ini bukan wajib lah, ini cuma tips sajalah. Dan yang ni pun saya ada baca jugalah dekat tempat lain. Okay, kemudian yang keempat,
sediakan gambar-gambar produk untuk di-mod naik ke dalam kedai Shopee. So sebelum you set up, you dah siap-siap ambil gambar. Tak payah cantik sangat pun tak apa. Okay. Saya pun ambil gambar pakai saya punya mobile phone je dulu. Sebab yang penting I want to set the shop first. Set up the shop first. Okay. Agak-agak elok tu okey lah. Okay. Tapi later kalau you nak tukar, boleh je tukar gambar tu. Yang penting ada gambar. Okay. So sekarang ni we are going to set up kedai. Contoh Contoh set up kedai. Setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada Saya ada soalan. Saya ada soalan. Ada soalan? Okey. Okey, contohlah macam kalau kita letak set macam ni cakap free shipping kan. So contohlah kalau dah set kan, okay kita nak free shipping since date ni sampai date ni. So basically kalau kita letak free shipping tu sebenarnya kita yang shoulder price shipping tu ke? Ya. Macam mana? Oh, so maksudnya kita yang shoulder price shipping tu. Kecuali kalau the logistics partner tu, DHL ke apa ke, dia memang ada buat campaign. Masa mula-mula PKP dulu kan, kan ramai orang macam tak ada, hilang kerja apa semua kan. Masa tu it was the first shock to everybody and everyone was like trying to help. So masa tu Shopee, Lazada pun sama juga, dia untuk newly registered seller, okay, dia bagi free shipping. Ada satu time tu dia bagi free shipping, bukan new registered je lah. I think semua kot dia ada satu part tu. Sebab kita pun banyak membeli kan. Dia ada bagi dia ada bagi offer lah. Tapi selepas tu tak ada. Walaupun dia ada tulis kat situ free shopping, free shipping campaign, tapi saya dah check balik, saya tengok tak ada. And then saya try untuk free shipping punya, untuk saya punya lah, kedai saya kan buat free shipping, memang kita yang shoulder lah benda tu. I see. Okay, thank you. Puan? Puan tak ada ke? Oh, Puan tak ada? Puan terkeluar ke? Sorry, saya ter. Dengar saya tak? Dengar. Dengar. Okay. Saya nak tukar-tukar tadi, tiba-tiba ter-off pula. Okay. Alright. Puan, saya ada soalan. Okay. Okay, macam Puan cakap, kalau jika berniat menjadi seller, sila gunakan ID name yang menggambarkan image seller kan? Bukannya buyer. So, kalau macam Puan punya situasi tu, kan Puan dah guna nama Puan kan? Puan punya image dah menggambarkan seorang buyer. So, kalau Puan macam nak set up balik, boleh tak? Macam nak balik? Saya tak jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi cara dia. Saya dah try dah, tapi saya tak jumpa lagi cara dia. Oh ya, okay. Actually dia tak adalah macam, dia okey je. Macam juga kita pergi kedai runcit kan, kedai Pak Mat, okey je. Cumanya sebab bila you letak nama penuh, dia jadi macam orang senang nak cari kita. Orang nak cari senang, maksudnya ni di luar perniagaan lah, maksudnya orang senang nak stalk kita. Tu je. Oh ya, okay. Tu je. Tak ada masalah apa dari segi sistem tu, tak ada masalah. Cumanya tu adalah, dalam pengalaman saya tu adalah satu benda yang saya rasa alahai. Sebab saya ingatkan memang boleh, dia akan buat guna nama kedai, sebab nama kedai saya lain. Jadi saya tunjuk. Okey, ada soalan lain? Puan? Kan contohlah
buyer tu kan bayar shipping kan RM4.66 ke apa nanti. Kalau once buyer tu dah bayar shipping dengan produk sekali, nanti kita sebagai seller memang tak payah fikir apa-apa, dah settle ke ataupun kita kena bayarkan shipping tu dekat shop? Tak payah. Ya, memang settle. Memang settle. So cerita dia nanti ni actually kita dah melangkau lah, tapi tak apalah. So basically nanti bila order masuk, what you have to do, you tengok order tu banyak mana apa semua, and then buatlah you punya packaging. Kemudian you just print. You print AWB. AWB ni kira macam dia punya contohnya katakan orang tu guna DHL katakan kan. So DHL dia akan provide yang tu lah. From to the document tu lah yang biasa kita tak, kalau kita pergi post office ke apa, kita kena tulis kan, from to berapa harga dia, apa item, berapa harga dia, kena sign apa semua kan. Yang ni you just have to print. So tapi you must have a printer lah. You kena ada printer. Okay. So bila you ambil tu, you bawa pergi dekat mana-mana lah. Kalau katakan DHL, you bawa pergi DHL, you just nanti dia ambil, dia tengok je lah AWB tu, dia kata okay. So okay je lah, just bagi je lah barang tu. Kita tak payah bayar apa-apa dah, kita tak payah keluar duit. Sebab nanti Shopee akan terus tolak daripada shipping fee yang buyer tu dah bayar. Okay, daripada dia akan tolak daripada akaun kita, plus dengan sedikit transaction fee lah, sikit je, tak banyak. Dalam itu saya rasa tak sampai RM1 pun dia tolak daripada satu transaction tu. Bila dah settle, kita dah hantar, okay, orang tu dah dapat kan. Nanti you all bila dah dapat kan, you kena tekan receive ke tak kan. Bila once buyer tu tekan received, seller tu barulah Shopee akan release bayaran pada kita. So duit tu nanti akan masuk dalam kita punya account Shopee, account seller lah Shopee, dan kita boleh keluarkan lah bila kita nak. Okay. So kita tengok macam mana cara nak set up kedai. So first of all, you must have Shopee punya account. So siapa yang tak ada Shopee punya account, you kena sign up lah. Usually sign up dia dekat sini. So this is my account dah. Saya dah masuk dalam account saya. Okay. So kat mana kita nak pergi bila kita nak set up? Dekat sini. Dia akan ada seller center sebelah kiri ni. Okay. Tekan seller center ni. Okay. So semua yang dekat tepi ni adalah setting yang kita kena tengok lah. Okay. So yang sebelah kanan ni apa-apa announcement yang ada, dan yang tengah-tengah ni adalah kita punya dashboard. Okay. So basically saya punya yang saya letak dekat dalam ni cuma Fras sahaja. Okay, saya lupa nak cerita tadi. Sebab saya ada dua produk tadi kan, dodol dengan Fras. Okay, baja Fras tu. So saya nak ceritakan dua-dua produk ni dia ada perbezaan. Okay, satu perbezaan dia adalah dodol ni diperbuat dekat tempat lain. Okay, dan dihantar daripada tempat tu. Okay, maksudnya saya ni sebagai ejen lah. Okay, saya ni sebagai ejen yang ambil, yang menjual, macam dropshipper lah kononnya. Okay, tapi Fras ni memang saya pegang stok. Memang stok pada saya. So orang beli direct daripada saya. Okay, so now bila saya nak set up saya punya Shopee, kedai Shopee saya realise that you must have the stocks with you. Okay, sebab bila you print AWB nanti, dia akan print ikut you punya address. Dan dia akan calculate daripada you punya address. Bila kita hantarkan, kita nak hantarkan nanti, dia akan calculate lah sebenarnya. Yang macam daripada tempat saya tadi, okay, RM4.66 contohnya kan. Tu dia dah calculate daripada tempat saya. Tapi kalau katakan you berada dekat tempat lain, okay, dia akan calculate pula
Okay, you punya you punya charge lah kan kalau orang beli dengan you. So saya tak boleh buat, saya ambil order, okay, barang tu dekat saya, tapi shipping tu daripada, dua-dua tu buat dekat Muar, so shipping daripada Muar. Tak boleh. Sebab kalau ada apa-apa masalah nak return, okay, orang tu dia kalau guna alamat saya, orang tu akan return dekat saya. Okay, dia bukan return dekat tempat yang dibuat. Faham tak? Faham tak tu saya cakap? So maksudnya if you want to sell something, this is what I discover lah. If you want to sell something, you must have the stock. You boleh jadi je agent, tapi in the end benda tu mesti dihantar daripada your address. Sebab AWB akan print menggunakan you punya address. Okay. Alright. So basically dalam saya punya kedai Shopee cuma ada satu jenis barang je lah. Ada fras sajalah sebab fras tu memang saya ada. But you can set up kedai untuk orang lain menggunakan address dia. Okay, contohnya katakan you kat UKM. Okay, tapi adik you ke mak you ke nak buat kedai Shopee ke dia kat rumah. Okay, tapi dia lah yang akan buat all the shipment lah barang dekat dia. Okay. Sebab dia senang je bila ada order masuk, dia boleh tengok, dia hanya klik sahaja button print AWB tu, so dia print terus letak dekat packaging tu dan terus dia hantar. Senang je kerja dia. Okay. Atau itu membuatkan mudah lah. Okay. Tapi dia punya tu je lah, dia punya konsep dia satu je lah, barang tu mesti dia ada pada dia lah. Okay. So you boleh tolong set upkan kedai tu, tak ada masalah walaupun untuk orang lain. Cumanya address tu gunakan address orang tu. Okay. Address di mana barang tu akan di ship out daripada situ. Okay. So bila you buka Shopee Seller Center ni, okay, so this is going to be your kedai. Okay. So dekat tepi ni lah you kena start. Okay, dia ada shipment, order, product, marketing center, finance, data, customer service, shop, okay, dan setting semua ada dekat sini lah. Okay. So contohnya shipment, kita tengok daripada atas lah. So kalau my shipment, tengok apa yang ada kat sini. So sekarang ni tak ada order. Okay, so to ship tak ada lah. Okay, kalau katakan ada order masuk, you akan nampak dekat sini. So, dia akan masuk lah 1 order ke 2 orders ke berapa order lah. Okay, so bila keluar dekat sini nanti, okay, dia akan ada button untuk you tekan, untuk tekan print AWB tu. Terus ada dekat tepi ni. So, you klik aja, nanti you boleh terus print. Okay, tak payah nak tulis apa-apa dah. So kalau yang tengah shipping dekat sini lah. Okay. And then completed, apa yang dah completed dekat sini. Okay. So dia akan dia akan berpindah lah daripada from unpaid to shipping, completed. Kalau ada orang yang cancel, ada cancellation. And then kalau ada request for return or refund akan keluar dekat sini juga. Okay. So this is the first thing. So every time kalau you dah ada kedai, okay, you akan dapat notification daripada my shipment ni. My shipment ni ada je dia merah satu, maksudnya adalah order masuk. Okay. Ni mass ship ni kalau you banyak lah, okay, nak hantar sekali banyak tu guna mass ship. Okay. Kita pergi dekat shipping setting. Okay. So dekat shipping setting ni you boleh ship dekat mana-mana lah. Okay. So contohnya you dalam Shopee Supported Logistics ada 3. Okay. So you boleh onkan mana-mana yang you nak. This depends on apa yang dekat dengan apa. Okay. Macam sebelum ni saya suka pos laju. Tapi katakan saya tak nak pos laju ni jadi preferred. Saya nak tukar jadi DHL. Sebab DHL lagi murah. So saya pergilah kat sini. Klik je sebelah kanan tu. Boleh buat set as preferred shipping option.
Okay. So adalah dia punya syarat-syarat dia kat sini, you kena baca. Okay. So yang penting mesti ada, kalau barang you banyak, you boleh arrange juga untuk dia datang pick up. Okay. Kalau barang you banyak lah. Usually macam tu. Kalau satu-satu, I'm not sure. Tapi kalau macam barang banyak, you boleh panggil dia datang. Okay. So number 5, you will need to arrange shipment for your DHL e-commerce parcels and print out the AWBs via seller center to fulfill your order. So tu je lah cerita dia, bila masuk order, you just print AWB, slip ataupun letakkan dalam you punya, dekat you punya packaging tu, atas lah, tampal atas, and then you boleh just drop off. Okay, tu saja. So ni boleh, itulah. Okay, and then you boleh juga setting days to ship. Okay, berapa banyak you nak berapa lama lah you nak hantar barang, you boleh set dekat sini. Ataupun yang seterusnya, yang ni thermal printing. Thermal printing ni macam you pergi dekat kedai yang dia print receipt tu. Print receipt yang lama-lama boleh hilang tu kan. Itu nama dia thermal printing. Kita tak guna thermal printing. Maksudnya saya tak guna thermal printing, guna printing jasa je. So saya off lah benda ni. Okay, so you dah set. Okay, di situ. Kemudian okay, masa ni order belum ada lagi lah kan. So kita pergi dekat my product. Okay, you want to set up your product. So masa mula-mula tak adalah benaklah ni kan, kosong. Okay, so now kalau tengok dekat sini, okay, saya ada satu produk. So sebelum ni saya kata saya ada satu lagi produk kan. Okay, ini sebenarnya saya try juga. Tapi as I tried, saya realise benda tu not possible. Because benda tu bukan ada dekat saya, satu. And then nombor dua adalah dia selalu tak ada stok. Dia lebih selalu tak ada stok daripada ada stok. Sebab dia ni macam made to order lah. Okay, bila ada permintaan, kita buat. Bila tak ada permintaan, biasanya tak buat lah. Dia bukan production everyday. So, susah saya nak control stok. That is why walaupun saya dah letak dekat sini, saya delist. Okay, saya keluarkan dia daripada list. So maksudnya bila saya letak delisted, buyer tak boleh nampak saya punya barang. So this is good when you, tu satu tadi, bila barang you macam kejap ada, kejap tak ada kan. So bila barang tu you rasa ada ataupun baru masuk, you boleh listkan dia balik lah. So buyer boleh nampak. Okay. Bila dah habis ataupun dah tak ada, you nak rehat sekejap daripada jual benda tu, then you boleh delete saja, jangan delete unless memang you dah tak nak jual lagi benda tu, then you delete lah kan. Okay, so saya ada satu lah yang aktif, yang this one. Okay, so saya ada dua variation, price pun ada dua, stock ada berapa, sales ada berapa. Sebab saya pun baru mula buat benda ni kan. Okay, now so if you want to add new, okay, you want to add new product, you boleh add dekat sini. Okay, add a new product. So, add a new product, you kena tulis lah apa nama produk you. Contohnya katakan, katakan saya nak jual buku. Contohnya ini saya punya produk. Then you kena pilih kategori. Ada tak? Books, ada games, books and hobbies. Okay, so books, so you pilih lah. Okay, English books ke apa ke, others ke. Okay. Okay. Dah. And then you go next. Okay, kemudian product description you kena tulis lah apa dia. Saya punya ni dia, okay, hang pula. Okay, so you tulislah apa-apa kan you punya description dekat situ.
Puan, Ya. kalau yang delist tadi tu kan, Puan buat macam mana? Buat macam mana? Okey, saya tunjuklah kat sini. Boleh. Sikit. Okay. So, publisher sekejap, saya punya ni macam dia slow sikit. Okay. So, ni siapalah publisher you boleh set apa semua kan. Okay, number of pages apa semua. Sales information. Okay, so you boleh letak harga dekat sini. Contohnya price you nak letak 39.90. Okay, stock ada berapa? 1. Okay, yang ini adalah variation. Okay, variation ni adalah maksudnya kalau macam tadi kan saya ada 2. Saya ada yang paket kecil, saya ada paket besar. So itu masuk dalam variation. Okay, so contohnya macam ni. Variation 1 apa dia? Contohnya 200 gram. Okay, variation 2 variation weight contohnya. So satu variation tapi nanti dia ada 2. Okay, variation list dia apa? Okay. So kalau you punya barang tu ada banyak jenis. Okay, so kita boleh tengoklah dia punya kita kena tulislah dia punya variation dia. Dia punya berat ataupun dia punya warna, okay? Ataupun dia punya panjang, lebar, apa semua, okay? So maybe kita tengok dekat yang the real one. Sekejap Okay, macam tadi kan siapa tadi yang tanya pasal delist tu, dekat sini pun you boleh delist dah. Okay, contohnya saya dah tulis, okay. Saya ada 2 option. Katakan saya sudah habis tulis semua ni, bla 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 bla, habis. Okay, saya dah letak gambar apa semua. Okay. Kemudian saya ada pilihan sama ada cancel, save and delete ataupun save and publish. Save and publish dia akan terus publish dan buyer terus nampak. Save and delete maksudnya you save, okay, tapi buyer tak nampak. Okay, so maksudnya nanti later kalau if you want to come back macam sekarang ni tak siap lagi contohnya kan, you delete dululah. Okay, so buyer takkan nampak lagi lah until you nanti later bila dah siap you tekan save and publish. Kalau cancel tu memang you dah buang lah tadi tu memang tak pakai terus lah. Okay, so katakan ni semua dah ni, saya tekan save and delete. Oh, dia suruh tulis juga saya kena habiskan jugalah ni kononnya. Puan, Ya. yang parcel size bawah tadi tu kena isi juga ke? Tak payah ke? Tak payah. Kalau tak ada variation tak payahlah. Kalau tak ada variation kita tutup je. Saya cancel ni. Start. Saya ambil yang ni barang saya yang sebenar. Okay, so ni adalah basic information. So saya tulislah product description apa. Ni untuk apa ni? Untuk buyer kita beli. Apa lagi explanation dia, cara nak buat apa semua. Kemudian sales information. So untuk saya punya phrase ni dia cuma dia ada variation satu je, which is berat. Okay, so berat adalah variation dia. Option adalah apa? Option apa ada dalam berat tu? Kita ada, buyer ada option 200 gram dengan 1 kilogram. Okay, kemudian dekat variation list tu kita letakkan harga dengan stok berapa yang ada. So 200 gram RM8, 1 kilo RM40. Okay, dan berapa stok yang kita ada lah. And then gambar yang kita nak letak. So that's why sebelum kita setting kita punya kedai, siapkan gambar tu dulu. Siapkan gambar tu dulu supaya bila kita dah tengah shop nak isikan kan kita punya details barang-barang kita ni, tiba-tiba tak ada gambar pula lah, dah terhenti sekejap.
Kalau sekejap lah, takut terhenti lama. Okay, so kita letakkan produk, apa foto apa, image kan. Kalau kita tengok dekat seller, orang boleh swipe kan, swipe kiri-kiri kan. So boleh tengok next tu, inilah dia image yang kita masukkan. And then bila dia nak pilih tu kan, kalau kita pilih 200 gram, dia akan keluarkan image kan 200 gram. Kalau orang tu dia pilih nak beli 1 kilogram, akan keluar untuk dia confirm. So itu dekat sini gambar dia. Okay, kemudian untuk shipping, maklumat untuk shipping berapa maksimum. So macam saya just ambil satu yang paling tinggi lah, yang 1 kilo punya tu, so saya letak 1 kilo. So inilah dia. So ini adalah preferred. Okay, so kalau pos laju sekali hantar boleh max 30 kilo. Kalau DHL ni, kalau JNT ni. Okay, so pos laju mahal sikit. Better guna, saya terbalik yang ni yang JNT, tapi saya lagi suka guna DHL lah. But anyway, saya punya buyer boleh pilih mana-mana pun, so tak kisah. Okay. Puan? Yep. Contoh kalau weight tu kan kita boleh pilih selain 1 kg kan. Boleh. Kalau kita pilih selain 1 kg, shipping dia akan lain lah kan. Dia macam lagi mahal lah kan kalau lagi tinggi shipping weight tu. Yes. Tapi dia ada ni, dia tengok pada ni lah. Macam contohnya, katakan DHL, dia until 3 kilo, dia sama. Dia akan guna ni, satu harga lah, this one. So up to 3 kilo, RM4.77 macam tu. Tu kena baca dekat dia punya, setiap satu ni kena baca. You boleh pergilah. Nanti masa dekat shipping tu boleh tengok. Kalau DHL apa dia punya terms and conditions dia. Okay. Kemudian others ni sama ada pre-order ataupun tidak lah. So barang ni tak ada pre-order. So kalau tak ada pre-order, kena ship out within 2 days. Okay, kalau macam dodol tu contohnya, yang itu kena pre-order, kena setting pre-order. So itu pun saya kena pandai lah. Saya kena tahu jadual bila diorang nak kacau. Then then sebelum tu beberapa hari lah. Tak nak lah nanti diorang tak kacau lagi, benda tu kita dah dapat order kan. So nanti it will take longer time to ship out, which is not good. Okay. Okay. So ni dah. So saya tekan je lah update. Okay, so macam dodol ni, dia complicated sikit. Okay. Okay, macam ni dia ada 2 variation. Satu, dia ada variation rasa. Okay, sebab sebelum ni dia ada 2 sebenarnya. Satu rasa asli, satu lagi rasa dodol. Rasa dodol pula, rasa durian. So variation rasa dia ada 2 lah sebelum ni, tapi saya dah off kan, saya dah buang satu. Satu lagi adalah variation weight. So ada yang dodol biasa 500 gram loose pack. Ada yang mini packs yang segitiga. So you can have more than one variation lah depending on your product. So dengan harga dia sekali. Okay, so ni semua gambar yang saya letak. Shipping, tengok shipping 3 kilo pun daripada tempat saya sama. RM4.77 kalau saya guna DHL. Okay. Ataupun kalau dia either so dia memang kena guna weight star. Ni memang wajib lah. Okay, memang you kena weight dulu. Macam ni kena ada pre-order. So kalau kena ada pre-order, perlu berapa hari sebelum you hantar. Macam tu. Okay. Ada soalan lain? Okay, tu dekat produk And then dekat marketing center dia pula. Okay, contohnya kita pergi kat sini. So dekat marketing center ni lah di mana
you sebagai seller, you boleh setting campaigns. You boleh set campaign tu maksudnya you offer lah promo. Okay. Contohnya dekat bawah ni, kita tengok yang marketing tools bawah ni dulu. Katakan you nak offer voucher. Okay. Kita tekan sini dulu lah. Okay. So macam sekarang saya tak ada offer apa-apa voucher. Contohnya saya nak create voucher. Okay. So you want to either create voucher for your shop. Maksudnya katakan you ada banyak barang dalam shop you. Siapa yang datang beli barang kat shop you, dia akan dapat voucher. Ataupun you just nak buat product voucher. Dalam shop you ada banyak barang, cuma ada certain product je yang you nak lariskan jualan dia. So you nak bagi voucher kalau kepada sesiapa yang beli barang tu. Ni you boleh letaklah nama voucher tu. Kemudian claim period dia from when to when. Okay. And then reward type, sama ada you nak bagi discount ataupun you nak bagi coins cashback. Okay. So kalau katakan saya letak kalau tak discount, fixed amount lah. Okay. Ataupun by percentage. Katakan discount 5% or discount 10%. So you bolehlah set kat sini. Okay. Minimum basket price maksudnya contohnya dia beli sekurang-kurangnya harga RM20, baru dia dapat diskaun berapa banyak. Okay. And then you boleh offer berapa banyak lah. Okay. Berapa banyak voucher yang you nak offer untuk that certain shop or certain product. Katakan the first 100 people yang beli, dia orang akan dapat voucher tu. Okay. Kalau coins cashback, okay. Coins cashback pun sama jugalah, dia ada setting. Okay. By percentage. You nak bagi berapa persen. Okay. Coins cashback. Okay. You nak set amount ataupun tak ada cap amount. Okay. Semua ni you boleh set sendirilah. Okay. So voucher display you nak letak dekat mana? You nak letak dekat Shopee Live ataupun you nak letak kat Shopee Feed. Okay. Kemudian applicable product. So you nak gunakan untuk yang mana satulah. Okay. So tu satu setting je. Puan nak tanya. Ya. Yang voucher cashback, coin cashback ni, dia macam kita subsidi ke macam mana? Maksudnya contohlah kita dapat untung RM5 kan. So dia macam tolak, jadi untung kita akan ada RM3 je contohlah kalau kita macam bagi voucher tu RM2 dekat customer. Ya, betul. That's why you kena setting minimum basket price. Minimum basket price tu maksudnya kalau katakan customer tu beli RM20, you ada untung RM10 contohnya. Then baru you boleh bagi diskaun lah. Tapi katakan dia beli RM3 je. Diskaun apa lagi nak bagi kan? So you kena pandai calculate lah daripada situ. Sebab because this is marketing. Marketing means you yang tanggung. You kena ada budget untuk marketing sendiri. Okay. Kalau kita tak ada buat apa voucher, maksudnya orang customer just beli dengan kita, Shopee ada charge tak? Maksudnya macam dia ambil berapa persen daripada untung kita? Shopee? Ya. Shopee memang ambil ambil some percent daripada kita punya transaction. Tak kisahlah ada voucher ke tak ada voucher ke, dia memang akan ambil. Okay, terima kasih Puan. Okay. Dia ambil berapa persen Puan? Dia ambil berapa persen Sekejap saya pun tak, sebab hari tu saya tengok daripada ada seller beli. Kalau tak silap saya 2%, tapi dengar macam dah naik sikit. Saya rasa dalam 2% juga. Kejap. Sebab dia beli harga yes, 2%. Lebih kurang lah 2%. 2% ke 3% ke macam tu kot. Sebab tak sampai customer saya beli produk tu harga RM40. Tapi saya dapat dekat saya dapat RM39
berapa sen tak? Which means less than RM1. So it's around 2% or 3% macam tu je lah yang dia ambil. Tak banyak pun. Okay, tadi marketing center tadi. Okay ni. So katakan you nak bagi free shipping fee promo. Okay. So saya dah, yang ni saya nak buat. Okay, starting tomorrow. Okay. So promo free shipping guna DHL. Kalau apa ni, beli RM15 akan dapat free shipping. Okay, so you pandai-pandailah calculate. Kalau free shipping tu nanti macam tadi kan around RM4.70 macam tu kan. So you must be able to sacrifice lah RM4.70 tu. Sebab you akan tanggung. Make sure that you punya profit tu enough untuk cover. Okay, and then satu lagi, once bila you dah set period ni, okay, katakan saya set period daripada pukul 1 pula, daripada 1 hari bulan sampai 11 hari bulan. Lepas saya set ni, saya tak boleh nak, kalau saya nak ubah, nak edit, saya tak boleh nak panjangkan. Saya cuma boleh pendekkan sahaja tempoh free shipping period ni. Okay. So let me see that. Okay, so macam ni lah. Boleh juga you nak buat, kalau you nak buat free shipping no time limit. Yang ini cuma dia punya trick dia adalah, kalau you buat no time limit, that means the price setting that you have done tu dah termasuk sekali dengan delivery. Contohnya saya punya baju fras yang 1 kilo tu harga dia RM40 without shipping. Okay, so kan buyer dekat Malaysia ni kan dia sangat taksub dengan free shipping kan. Jadi kalau boleh delivery cost tu memang dia tak nak bayar. Okay, so what you do is you mark up. Mark up barang tu harga dia RM45. Okay, tapi free shipping lah. Bila-bila dia beli pun dia free shipping. Okay, so tak ada time limit. Okay, tapi kalau you tak mark up, so memang susah lah kan. Nanti you pula yang kena tanggung. So yang ini basically buyer juga yang tanggung. Cuma you dah mark up je benda tu. That is the trick lah. Okay. And then you select the, kalau you nak buat selected promotion period. So ini. Okay. And then you nak guna apa? Shipping channel pakai apa? DHL ke, JNT ke? Up to you. And then dekat sini, dekat shipping fee ni, sama ada you nak memang free shipping totally ataupun you nak subsidize. Okay, so dia bukan free shipping, maksudnya dia beli, so you subsidi separuh contohnya. So dia punya shipping tu jadi RM2 je ke, kan, RM3 je ke, tu terpulang pada you. That is your price punya ni lah. Price punya strategi lah. Okay. Ada lagi soalan tentang shipping fee? Okay, kalau tak ada, kita pergi next, finance. So, bila you dah dapat order, and then you dah print you punya AWB, you dah letak dekat atas packaging you dah hantar, ship out, you dah ship out dekat you punya logistics partner, and then barang dah sampai, lepas tu customer dah receive, dia dah confirm apa semua, dan dia pun tekan receive. Okay. Once dia tekan receive, then barulah Shopee akan release duit yang customer bayar tu kepada you, yang dah tolak dengan shipping fee dan juga dah tolak dengan transaction fee oleh Shopee. Okay. Sekejap ya. Gerak pula saya tekan. Masuk ni pula.
So untuk setakat ni saya tak ada sale yang this week tak ada sale, okay, contohnya. Tapi sebelum ni ada sale, okay. So ini yang telah di-release oleh Shopee kepada saya setelah ditolak dengan semua tu lah. Okay. Then kat bawah ni ada my bank account. Okay, so ada my wallet, you boleh tarik lah. Kalau you nak gunakan duit tu, nak keluarkan duit tu, you boleh tarik lah daripada sini. Daripada Shopee ni tekan dekat my wallet. Saya tak nak tekan lah, nanti ada ada private information kan kat situ. Okay. So ni release contohnya. Tak ada. Oh, yang baru ni tak ada. So say within this month. So ni lah. Okay, so berapa yang dia release. Tengok. Yang ini dia beli I think this one. Oh, this one. This one yang dia beli RM40 harga produk tu, saya dapat RM39.5 sen. So around 2% lah. Macam tu. Kalau bagi 3, oops. Sekejap. 10 kali. Tak. 2%. Okay. So ini kat sini you boleh nampak lah you punya sales. Okay, performance sales tu kat sini dan berapa banyak yang you dah dapat. Okay, and then bank account ni pun saya tak nak buka lah. Okay, so dekat sini you boleh nampak. Okay, yang ini baru kat data ni. Okay, so dekat yang apa tu, yang duit daripada untung kita dapat yang my wallet tu, dia boleh link ke maksudnya duit tu kita boleh masukkan ke akaun kita as buyer ke, yang untuk Shopee Pay, apa nama yang Shopee Pay tu, yang kalau kita nak kan boleh guna Shopee Pay, dia boleh I masuk think boleh. Ya. I think boleh. boleh. Boleh lah sama ada nak masuk situ ataupun masuk ke akaun bank kita. Yes. Okay, so so yang ni adalah sale tu lah. Sale punya sale performance lah. Jadi boleh tengok dekat dashboard ni. Okay. Puan. Yes. Kan duit tu dah masuk ke akaun Shopee kita. Lepas tu berapa lama dia akan withdraw ke akaun bank kita? Itu terpulang pada kita lah. Sebab saya tak buat lagi, tapi saya rasa dia akan direct saja, direct terus kot saya rasa. Once you dah contohnya macam ni tadi. Okay, macam ni kan. You dah pergi dekat my wallet ni tadi, and then you transfer daripada sini ke sini, saya rasa tak makan masa lama pun. Saya tak payah buat lah. Saya rasa paling tidak pun kalau lama pun 1 hari. Tapi kalau sekejap. Kita bagi awak tengok benda lain. Okay. Saya check. Oh, okay. Boleh tunjuk. Okay. So, kalau katakan okay, kalau saya tekan my wallet tadi tu kan. So, wallet balance saya ada banyak ni. So, saya tekan withdraw ni. Nanti dia akan terus masuklah kot dekat dalam saya punya bank account. Kalau tapi tak ada pilihan Dia tak ada pilihan untuk untuk Shopee Pay. Tapi saya tak pasti sebab saya tak ingat. Sebab masa setting kan, you boleh set you nak masukkan dekat akaun mana. Saya tak pasti kalau masa tu you boleh set masuk dekat you punya Shopee Pay. Dan itu I'm not sure.
Kalau ada maksudnya boleh lah. Kalau tak ada maksudnya tak boleh lah. Itu semua nanti dia akan minta lah bank account mana yang you nak linkkan. Tengok kalau bank account pun cuma ni je yang dia bagi, add bank account. So which means that tak ada pilihan untuk Shopee Pay lah kot. I hope that answers your question. Ada soalan lain? Okay, so basically untuk menjadi seller, you just kena pergi dekat seller center. Okay, so dekat seller center ni ada banyak juga help. Okay, kalau you tak faham, you boleh terus pergi dekat help dia dulu tengok. In fact, saya pun masa set up kedai ni memang trial and error je. Saya tak tahu, saya baca help. Tak tahu, baca help. And then just set up. So it's not that difficult to do. Just a little bit try and error je lah. Okay. Okay, so ada soalan lagi ke ataupun you guys are okay? Until you do it, then you will know lah. Puan, Yes. dari segi flyers tu, dia bebas kan nak guna flyers apa-apa pun? Apa ni? Flyer? Gambar? Flyers. Bukan flyers kita untuk parcel. Oh, apa tu, DHL ke? Oh ni, packing. Okay, you nak guna kotak ke, you nak guna apa, macam sampul ke macam tu kan? Maksud you lah. Okay, you sebaik-baiknya gunakan, you nak pakai kotak ke apa ke boleh, tapi sebaik-baik ini yang kalis air. Yang kalau you pakai kotak yang kertas tu kan, you kena balut dengan either apa tu, bubble tu ke ataupun ada plastik, sebab takut hujan. Dan usually kalau you pergi dekat logistics punya ni company pun, dia memang akan suruh you balut dengan plastik. So macam saya punya, saya pergi dekat kedai plastik, saya beli plastik yang kan kalau kita plastik yang putih tu yang ada poket untuk letak AWB. Sebab barang saya tak fragile, macam baja tu kan, dia tak fragile. So saya just masuk dalam tu je lah. Masuk dalam tu dia dah siap, dah boleh gam kan, dia gam, ada gam, gam dia tu sendiri je, adhesive dia tu je, lekat aja. And then masukkan dia punya AWB dia tu dalam poket. Itu lebih mudah. So kalau macam baju ke, kain, barang-barang yang tak fragile, bolehlah guna benda tu. Pergilah dekat kedai plastik tu, bawa you punya contoh barang, dia boleh apa tu, dia boleh advise you lah pilih yang mana satu. Itu lebih mudah, sebab kalau macam every time you nak cari packaging, memanglah you boleh dapat kotak free apa semua kan, tapi sangat leceh, sangat buang masa. Packaging ni sebenarnya satu perkara pada saya sangat membuang masa. Sebab you nak cari benda-benda dia lagi kan, size size dia fit ke tak fit ke, memang leceh pada saya. So if you have one standard packaging yang just ngam, maksudnya kalau macam plastik yang saya beli tu boleh masuk yang 200 gram, kalau satu pun boleh, kalau dia banyak-banyak pun boleh masuk juga. Banyak dia boleh masuk sampai 2, 4, 6, 7 boleh masuk satu kampit, satu plastik tu lah. Kalau yang 40 kilo, RM40 tu, yang 1 kilo tu boleh masuk satu. Usually orang beli satu je. Kalau yang
1 kilo tu. So yang 1 kilo tu memang ngam-ngam masuk dalam saya punya plastik tu. So bila ada benda-benda macam ni yang memudahkan, so kita punya urusan pun jadi mudah. So bila you dapat order tu, itu adalah satu perkara yang menggembirakan lah. Kalau tak, you nak fikir alamak mana nak cari kotak lagi, kan, nak apa semua lagi, nak tulis lagi dia punya apa tu alamat dekat-dekat dia punya apa borang tu. Itu pada saya dululah sebelum saya guna Shopee, pada saya adalah satu nightmare lah. Seronok dapat order banyak, tapi masalahnya nak tulis banyak-banyak tu yang saya tak suka. Sebab dia sangat membuang masa. Itu adalah kelebihan lah kalau kita gunakan platform macam Shopee. Of course Lazada pun lebih kurang juga. Okay, ada soalan. Ada certain kedai yang bila kita tekan follow, nanti kita akan dapat voucher discount. Okay, yang ini saya belum pernah belum pernah kita explore lagi. Mana tadi? Sorry. Marketing. Okay. Yang ini kot. Yang atas ni, entice buyers to follow your shop. Increase number of followers using rewards, drive shop traffic and boost, let's say. So kita tekan ni. Ada tak? Price. Create a follow price. Ni kalau follow price, follow price, inilah you dapat voucher. Ni lah kot, guna yang ni. Okay. Set a time period. Okay, it can be more than 1 day. Kemudian you set the follow price. Let's say kita create satu. Okay, katakan follow price name. Yang ini yang ini memang tak nampak lah, buyer tak nampak. Ni just untuk kita je. Okay, so katakan saya start esok. First, esok saya nak start pagi, masa time saya buat tu, okay, katalah ni lah kononnya. Okay, sampai 11 hari bulan. Okay, contoh. Okay, expiration date, time of receiving voucher, plus 7 days. So orang tu cuma ada 7 hari je lah lepas dia dapat voucher tu untuk guna. So yang ini you boleh pilih, dia dapat voucher tu sama ada discount ataupun coins cashback. Inilah dia guna ni. Yang lain tu you setting lah sendiri macam tadi. Yang bawah ni sama you pilih ikut you punya pricing lah. Kalau 100 Shopee coins, okay, dia bernilai RM1. So you pandai-pandai lah kira daripada you punya harga tu. Kalau dia by percentage kan, berapa banyak dia boleh dapat. Ni pun you setting jugalah. Okay, so depending on your marketing budget, berapa banyak budget yang you nak allocate untuk follow price ni. So katakan siapa yang follow dapat 100 Shopee coins yang bernilai dia adalah RM1. So katakan you letak 50 budget untuk follow price quantity ni as your marketing budget. So dekat sini 100 voucher lah. Macam tu. So 100 voucher. So setiap satu voucher tu yang claim akan dapat 100 Shopee coins yang actually bernilai RM1. Okay. That's a good question. Thank you for asking that. Kalau tak, saya pun tak ni.
Saya pun sebab saya tak explore lagi kan. Kalau tak saya pun tak tahu. Okay. So from time to time Shopee ada buat campaign. Okay, so contohnya macam ni. Tengok ada tak campaign. Okay, so kalau nak tengok campaign, so boleh tengok kat sini lah. You can easily find campaigns fit your need in my new my campaigns. Okay, so semua ni ada. So I got it. So sekarang ni ada campaign lah. You nak apa? Nak nominate you punya produk. Okay, ataupun apa-apa. So ni semua campaign yang dijalankan oleh Shopee for you as a seller. Okay. Apa lagi tadi? Shopee shocking sale. Ni yang ada flash sale. Oh, setakat ni tak ada lagi. Yang lain ni itulah yang tadilah. So you boleh explore lah dekat sini, dekat marketing tools apa semua ni. Kalau you nak buat live streaming kan, macam mana cara you nak connect you punya audience dengan you supaya sambil you buat live streaming tu kan nampak orang tulis-tulis kan, tanya soalan ke apa ke, you boleh setting dekat sini. You nak kalau you nak increase lagi shop traffic, you boleh beli ads jugalah dekat dia daripada Shopee. Ataupun jadikan you punya kedai tu sebagai top picks. Okay. Okay. Ada soalan lain? So basically kalau kita dapat order, kita just perlu print, lepas tu tampal kat parcel and then drop off dekat post office je kan Puan? Macam tu je kan? Betul. Tak payah bawa duit pun. Lepas tu nanti kalau pergi post office pun kita just letak je, macam tak adalah kena tulis sign apa-apa ke. Tak payah. Sebab kita semua dah ada dekat AWB tu. Okay. Maksudnya dari segi yang parcel tu kita tak pakai yang post punya, kita pakai plastik kita sendiri macam tu. That's why you kena fikirlah you punya packaging tu nak buat macam mana. So that's why bila saya untuk saya punya, saya beli plastik yang saya punya untuk barang saya yang fit dengan barang saya dan ada poket. Ada poket kan. So bila kita print letak dalam tu, dia tak basah lah. Dia dah ada tempat pemegang dia kan. Terus je macam tu. Kita tak payah nak ambil borang ke apa semua, dah tak payah. Kita just bagi je, drop off aja benda tu dekat post ke kat itulah. So nanti bila sampai kat sana, diorang ambil AWB tu, diorang scan. So once diorang scan, kita punya, especially kalau macam saya pergi dekat apa tu mailboxes tu, dia memang tempat Shopee punya drop off center. So dia scan aja, nanti kita punya kita punya shipment kat dalam ni, yang ini my shipment ni, dia akan berubah daripada to ship jadi shipping. So sepanjang perjalanan dia nak sampai ke buyer tu, dia akan berada kat sini. So bila dah sampai dekat buyer, buyer tekan OK, receive, complete. So kita just tengok je lah, monitor je daripada sini ke sini ke sini, tu je. Ada lagi soalan lain? Tak ada. Okay. Puan, Ya saya. alamat untuk seller boleh letak lebih dari satu kan? Sebab kalau macam buyer kan kita boleh letak banyak alamat kan. So nanti bila kita nak
apa tu, bila kita dah payment kan kita boleh pilih kan alamat mana yang kita nak untuk Alamat barang ke account? dalam akaun kita kan kita ada kita boleh masukkan beberapa address kan. So nanti bila kita dah apa istilah dia, kalau kita dah payment untuk sebelum kita confirm payment tu kan kita boleh pilih address mana yang kita nak untuk kita receive barang tu. Ini kalau you a buyer lah kan? Kalau buyer. Kalau Okay. seller, boleh ke ada lebih daripada satu alamat? Saya rasa tak. Satu alamat je. Jadi tak boleh lah kalau macam Puan katakan, Puan tak dapat nak pegang stok kan. Yes. Jadi sebab kalau boleh letak lebih daripada satu alamat, mungkin Puan boleh masukkan stok, tapi nanti alamat available untuk pick up tu dari alamat apa yang Puan dapat dodol tu. Betul juga. Saya tak explore, saya tak terfikir pun benda tu. Tapi setakat yang what I'm aware of adalah dia satu je. Maybe kita boleh explore. Okay. Kalau ada macam tu baguslah. Kalau ada macam tu selesai masalah saya. Which is, your question is a very good question actually. Kalau macam tu kita boleh jadi dropshipper lah yang tak payah pegang stok. Ya betul-betul. Kalau macam tu kita boleh jadi dropshipper. Tapi kan, you all ada sesiapa tak kat sini yang follow KHM? Apa Puan? KHM, Khairul Mukmin tu. Oh tak, saya tak ada. Dia ni memang, dia ni influencer lah juga. Dia banyak menulis apa semua. Baru-baru ni dia ada buat maruku. Okay, dia ada produce maruku. Tapi dia buat style agent lah, maksudnya dropshipper. So daripada apa yang dia buat tu yang saya perasan, actually boleh sebab dia ada kilang. Dia ada kilang yang buat maruku ni. Okay, kalau dia ada dropshipper kan, dan dropshipper dia boleh buka kedai dekat dekat Shopee, patutnya dia boleh je ship out daripada kilang dia kan. But apa yang saya perasan, dropshipper dia ada kedai masing-masing. Tapi KHM ni, Khairul ni, dia hantar stok pada agents dia. So maksud dia, agent dia yang ada Shopee kena ada stok lah. Tu bila saya fikir balik lah. Tapi kalau memang boleh shipping daripada address yang banyak, memang happy saya. Kita boleh buat produk. Kita boleh buat produk, you also jadi dropshipper. Cuba you all nanti buat. Kan, kalau ada option tu, bagi tahu saya. Siapa yang buat? Tanta boleh. Kan? Boleh. Tanta boleh. Sebab nanti you all memang kena buat pun. Saya belum bagi arahan je. Okay, tu satu nanti kita explore sama-sama. Okay, ada soalan lagi ke? Okay, saya pernah ada situasi sebagai buyer, seller suruh cancel order dan reorder dengan alamat baru. Sebab diorang tak boleh edit alamat kita. Kenapa dia nak edit alamat you all? Liana, kenapa dia nak edit alamat you? Bukan, kalau kita tersilap alamat. Oh. Okay. Macam contoh mungkin ada orang selalu beli barang kan, dia guna alamat college. Lepas tu dah PKP alamat rumah tapi dia terlupa untuk tukar. Lepas tu dia request kat seller untuk tukar alamat. Tapi dia tak dia buat. Maksudnya dia dah tekan button purchase lah kan? Dah pay dah. Okay. Okay. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan lagi. Kalau, okay, ni tadi soalan Kamalia tadi, Liana dah jawab lah kan? Alright. Okay,
Kalau tak ada apa-apa soalan, thank you very much guys for attending the class. Tak adalah kelas sangat, sharing session je ni. Okay, so bolehlah cuba untuk apa ni, untuk setting kedai sendiri. Dah boleh fikir dah. Tak fikir produk dulu pun tak apa, boleh cuba-cuba setting dia dulu. Baik Puan. Okay. Alright. Thank you Puan. Thank you Puan. Best sharing ni. Selamat malam. Okay, selamat malam. Terima kasih Puan. Sama. Thank you for the Thank you sharing. Puan. We enjoy Saya your nak pergi class. baca Puan. Okay, bye. Good night. Good night. Good Good night, night, Puan. Puan. Bye. Take care. Terima kasih. Sama. Thank you Puan. Sama. Puan.